Okay, so hari ini kita akan tengok soalan hukum linear. Dia ada dua jenis. Sejenis ialah dia minta awak lukis graf. Sejenis dia minta dia bagi lakaran graf. So apa yang kita akan tengok hari ini ialah dia minta lukis graf punya. So cikgu akan bincang soalan SPM tahun-tahun lepas lah. So cikgu akan panggil dia sebagai soalan biasa. Kalau kamu tengok ini tahun-tahun dia lah. Okay. Modul ni awak ada kan? Awak boleh cek sendiri. Soalan biasa macam inilah. Dia akan bagi, dia akan bagi kita persamaan dia. Dia akan bagi kita satu jadual. Lepas tu dia suruh kita plot titik. Lepas tu dia tanya pemalah, tanya pemboleh ubah. Ini cikgu panggil dia ialah soalan biasa. Hanya tiap-tiap tahun dia pergi ubah persamaan, ubah jadual. Tapi benda yang sama, dia repeat. Kalau kamu tengok. Kedudukan soalan kalau dulu pun lebih kurang sama, tapi sekarang kamu format baru, format baru cikgu tak pastilah. Okay? Lepas itu kamu akan, ini cikgu awak support banyak. Lepas tu kamu akan tengok ada berapa soalan dia lebih sikit, di mana dia akan minta awak berdasarkan jadual bina satu jadual bagi nilai-nilai ini. Okay? Di mana kalau kamu tengok ada berapa tahun macam ini. Yang sebelum punya tak ada. Tapi yang ini walaupun dia tak tanya, awak buat juga. Awak sebenarnya buat juga. Sebab tak buat, awak tak boleh buat graf. So sebenarnya bagi saya, tahun-tahun ini termasuk tahun bawah ini sebenarnya soalan serupa. Soalan serupa. Walaupun mungkin awak nampak berapa tahun ini dia ada tambahan kata bina jadual. Dia suruh awak bina jadual. Sebenarnya kalau dia tak suruh, awak pun kena buat. Hanya sekarang ada arahan yang jelas minta awak bina jadual. Minta awak bina jadual. So ini bukan apa yang cikgu nak ajar hari ini. Sebab benda ini biasa saja. Okay, mungkin di sini awak akan nampak ada 3 tahun cikgu tulis itu, cikgu buat kurungan di belakang, modify. Sebenarnya apa yang cikgu modify ialah soalan ini, original dia mungkin tak ada belakang ini. Dia tak ada ini. Dia tak ada ini, dia hanya ada 2 di tepang sahaja. Cikgu modify, cikgu pergi tambah. Mana pergi? Cikgu pergi modify, suruh cari pemboleh ubah. Okay? Ini semua normal punya. Apa yang cikgu nak ajar hari ini ialah soalan special. Kalau kamu tengok soalan special yang cikgu senarai di sini ialah 2017-2018. So memang ke belakang ini bila mereka tengah ceritakan soalan kebat, memang mereka mula ubah sikit mereka ubah sikit tentang soalan-soalan dia, tapi sebenarnya benda lebih kurang sama saja. Benda lebih kurang sama sahaja. So cikgu mula dengan soalan 2018 Okay. Mula-mula kamu tengok dulu apa bezanya dengan yang soalan biasa. Okay. Kalau kamu tengok ini, cikgu pun bagi jadual. Cikgu pun minta awak buat graf. Cikgu pun minta awak cari pemboleh ubah. Okay. Tapi ada 2 benda awak tak nampak. Satu ialah cikgu tak bagi persamaan. Okay. Kalau kamu tengok di sini, dalam ayat atas ini, cikgu tak bagi persamaan. Okay. Lepas tu apa lagi yang beza di sini, cikgu tidak tanya pemalah. Cikgu tak ada soalan cari pemalah. Tapi kerja yang kita nak buat sebenarnya lebih kurang sama sahaja. So apa yang awak perlu buat, cikgu tumpang Ilya punya, cikgu tak sempat semak nilai dia, angkat betul dulu. So kerja kita sebenarnya masih sama. Bila dia minta kita brokkan graf ini, lawang ini, kita pun sediakan jadual yang sesuai. Okay? Lukis skala dia, plot titik dia, cari keserunan dia, cari pindasan Y dia, tulis persamaan dia. Serupa sahaja sebenarnya. Serupa sahaja, tak ada beza pun. Walaupun kali ini soalan dia berlainan sikit. Dia tak ada persamaan. Dia tak ada persamaan. Tapi dia tak bagi persamaan, tidak ganggu kita lukis graf. Sebab lukis graf waktu itu tak perlu persamaan. Kita hanya perlu persamaan bila kita nak cari pemalah. So itu sebabnya kalau kamu tengok soalan ini, dia tak bagi persamaan, dia pun tak tanyalah apakah pemalah. Sebab persamaan sebenarnya hanya diperlukan waktu kita nak cari pemalah. Sekarang, kalau dia tak bagi persamaan, dia mesti tak tanyalah apakah pemalah dia. Hanya lepas tu kita tengok cara dia tanya soalan. So soalan ini macam biasalah soalan ini macam biasa, awak bacalah apa yang diberi, apa yang dikehendaki. Ini cikgu tak titik beratkan sebab sama macam sebelum ini. Tapi ini.
ungkapkan Y dalam seputang X. Apa dia? Sebenarnya apa yang ditanya oleh dia ialah apakah persamaan awak? Apakah persamaan awak? Dan persamaan itu mesti tulis dalam bentuk Y sama dengan. So macam mana kita nak buat? Okay, senang saja sebenarnya. Awak ambil ini. Okay, cikgu angkat persamaan Ilya ini betul sebab cikgu tak sempat semak. Okay, awak ambil persamaan ini iaitu Y kuasa 2 per X sama dengan 2, Ilya itu apa? 24.84 Ha. Okay, 24.84 1 per X tolak 4. Betul kan Ilya saya tulis? Okay. Betul. So apa yang awak perlu buat? Ubah ini sajalah sehingga Y sama dengan. Itu sahaja. Okey, Ilya sambung. Ubah ini sehingga jadi Y. Darab X. Okey, kita darab X. Okey, so slow darab X. So ini jadi 24.84 tolak 4X. Okey. Lepas itu darab 1 per Y. Darab 1 per Y. Okey. Boleh kata darab 1 per Y ataupun boleh kata bagi Y lah sesuka hati awak ya. Okey. Y. So okay, sebelah sini akan jadi 24.84 per Y. Per Y. Tolak 4X per Y. Tolak 4X per Y. Boleh? Ada cadangan lain tak selain daripada bahagi, awak boleh kata darab 1 per Y ataupun ayat lain ialah awak bahagi Y. Ada cadangan lain? Siapa nampak lagi cadangan lain? Ini betul cikgu tak kata salah. Hanya ada cadangan lain tak? Cikgu kalau kalikan punca kuasa 2 tu? Dengan cara? Jadi punca kuasa. Pun boleh. So dia akan jadi Y sama dengan? Punca kuasa 24.84 tolak 4X. Pun boleh. So ini pun betul, bawah ini pun betul. Sorry, bawah tak betul. Lihat, saya lupa. Bawah tak betul. Sebab dia minta Y dalam seputang X. Maksudnya sebelah kanan tak boleh ada X. Oh, okey. Sorry, saya lupa. Okay, walaupun kita percaya tapak Y sama dengan, ini memang merupakan satu hukum, memang merupakan satu persamaan. Tapi tak memenuhi kehendak soalan. Soalan nak Y dalam seputang X. Maksudnya sebelah sini tak boleh Y. Sorry. Lupa. Soalan dia nak Y dalam seputang X. So, sorry. So jawapan ini tak boleh, sebab tak memenuhi kehendak soalan. Bukan apa tau. Kalau kata setakat nak buat Y sama dengan, okey. Tapi kehendak soalan nak Y dalam seputang X. Itu yang menyebabkan dia tak boleh. So kita kena pakai atas ni. Atas ni memang Y dalam seputang X. Boleh So kaedah ini tak dapat dipakai. So mungkin berlaku soalan dia ubah sikit. Kali ini dia tak tanya pemalat. Dia tanya apakah persamaan. So apa yang awak buat? Awak ambil kecerunan, awak ambil pindasan Y, awak bentuk awak punya persamaan garis penguaian terbaik. Okey. Lepas itu ubahlah ikut kehendak soalan. Dia nak Y dalam seputang X ke? Dia nak apa? Kita buat sehingga apa yang dia nak. Sebenarnya daripada sini pergi ke sini, ini merupakan algebra saja, tak ada kaitan dengan hukum linear pun. Algebra kamu sahaja. Boleh? Itu cara soalan tanya, di mana kali ini awak nampak soalan itu tak bagi persamaan. Soalan itu tak bagi persamaan. So automatik bila dia tak bagi persamaan, dia pun tak akan tanya apakah pemalar dia. Tak ada pemalar pun dalam soalan ini. Okay. So sekarang kita tengok satu tahun lagi, iaitu 2017. Okay. 2017. Okay. Kali ini, kalau kamu tengok, memang cikgu bagi persamaan. Cikgu memang bagi jadual. Cikgu memang suruh plot titik. Plot graf. Okay. Cikgu memang minta cari pemalar. Okay. Yang tak ada ialah cari pemboleh ubah. Okay. So tahun 2017, soalan dia bezanya ialah dia tidak ada soalan cari pemboleh ubah. Iaitu maksudnya cari nilai Y bila X sama dengan 4. Cari nilai S bila Y sama dengan 5. Contoh-contoh soalan macam itu. Tak ada. Okay. Tapi dia ada satu soalan baru.
Dia kata carilah nilai Y yang betul jika satu daripada nilai-nilai Y itu tersalah catat semasa eksperimen. Okey sekali lagi pagi ini baru cikgu ambil jawapan ini, so cikgu tak sempat semak anggap semua dia buat betul Okey, macam mana kita nak buat ini? So kalau kamu tengok soalan ini, dia kata ada data telah salah catat. Maksudnya antara sini kita ada 6 titik. Ada 6 titik ini, satu titik adalah salah. Satu titik adalah salah. Okey. Ini kerja siapa Siapa boleh kenal pasti tulisan sendiri? Amira kalau tak silap saya. Amira awak punya. Okey. Kalau cikgu tanya awak, okey. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanya awak rasa mana satu salah catat? 5. Tengok graf. Okey. Tengok graf ini, awak rasa mana satu titik salah catat? Bukan tengok jadual, tengok graf ini. 3. Kenapa? Sebab dia macam terlalu lari sangat. Ya. Okay. So ini cara untuk kita tahu siapa yang salah catat. Kamu akan nampak garis kita yang lain tu okey. Tiba-tiba ada satu titik lari sangat daripada garis kita. Okay. Itulah titik yang salah catat. Okay, boleh So lepas itu, kalau kamu tengok soalan ini, dia kata apakah nilai Y yang betul? Jika satu daripada nilai-nilai Y itu tersalah catat. Maksudnya antara nilai X dan Y, siapa yang betul, siapa yang salah? Kalau ikut ayat ini. Dalam eksperimen itu, mana satu catat betul, mana satu catat salah? Ikut ayat ini. Y salah. Y yang salah catat. Maksudnya S okey kan? Nilai S okey. Boleh? Okey. So kita tengok, apa cara kita buat kita tengok titik ketiga ini ialah titik mana? Amira, you tengok graf kamu sebab lebih jelas sikit. Titik ini betul tak? Titik 3. Yang 3.5, 19.25 punya titik kan? So sebenarnya soalan ini adalah satu soalan tanya apakah pemboleh ubah. Tapi cara dia tanya soalan. Okay? Mula-mula awak kena daripada graf, tahu titik mana salah catat. Okay? Lepas itu rujuk kepada jadual kamu, okay, ini titik dia. Kemudian baca ayat ini untuk tahu siapa betul, siapa salah. So kalau di sini kita tahu S yang betul. So maksudnya kita tahu X kita, kita tak sepatutnya rujuk ini kita kena rujuk original punya ni. Ini original datang dari mana? Datang dari sini. Boleh? Yang ini, yang ini originalnya datang dari sini. So, kita akan tahu S kita adalah betul. Maksudnya nilai 3.5 adalah betul, nilai 5.5 adalah salah. So, soalan ini sebenarnya tengah tanya apa? Cari nilai Y apabila X sama dengan 3.5. Boleh? Soalan ini kalau awak sekali pandang awak macam itu satu soalan baru. Cikgu belum ajar, tak erti buat. Sebenarnya soalan ini ialah satu soalan cikgu nak tanya ini. Cari nilai Y apabila X sama dengan 3.5. Tapi cikgu tak cakap secara direct kepada kamu. Cikgu pusing sikit. Daripada graf untuk tahu yang mana satu salah. Kemudian daripada ayat ini untuk tahu X dan Y, siapa betul, siapa salah. Yang betul itulah maklumat yang dia beri. Yang salah itulah yang benda yang kita nak cari. So akhirnya yang tanya ialah ini. So Amina pinjam you punya graf Awak buat pada graf you. Okay, kita siapa kalau ada 2018 tu boleh buat lah Okay, kita, so diberi ialah X sama dengan 3.5 yang ditanya oleh Y. Okay, Amira sambung. Pasti apa dulu? Pasti X. Okay, ini pasti X dulu. So yang satu lagi XY Okay, ini S, ini XY Okay. Kerja pertama ganti. So bila ganti apa kita dapat? 3.5 dah kan kat graf? 3.5 lah. Ya, tak ada apa pun sebab ini X biasa. So kalau ganti dapatlah 3.5. So kita buat Amira you buat sebab cikgu buat di sini kurang clear
Okay. Awak buat pada kertas graf, nanti aku tanya jawapan. Siapa kalau ada graf boleh cuba buatlah. Yang tak ada tunggu kejap. Tunggu jawapan daripada Amira. Sorry ya, cikgu enlas sikit tak nampak. Kejap. Mana saya punya ini? Tak patut pakai orang lah. Okey, lepas itu. Okey, apa jawapan you? 21. Okey, kalau ditempah dua petak kan? Betul lah 21. Okey ya, so kita tulis jawapan. So ini sama dengan 21. Okey, ini kita baca daripada graf kita dapat 21. Lepas tu kita nak selesaikan. Okey, Amira selesaikan macam mana? 3.5 kurungan Y sama dengan 21. Okey. Bagi saya jawapan terus. 2 tempat perpuluhan kalau tak putus. 6. Putus ya? Okey, 6. Kalau putus lah Kalau tak putus awak bagi saya 2 tempat perpuluhan. Okey, so itu bentuk soalan. Sebenarnya soalan biasa, hanya dia pusing sikit. Okey, so di sini cikgu bagi lagi satu contoh soalan di mana cara dia pusing Okey, ini lebih simple sikit. Contohnya macam ini. Kalau kamu tengok soalan ini, cikgu juga bagi awak persamaan. Ini bukan soalan SPN cikgu keluar lain punya. Okey, ada soalan, ada persamaan, ada jadual. Okey, lepas tu cikgu minta prod titik, cikgu minta awak cari pemalah. Tapi beza sikit kali ini ialah kalau kamu tengok jadual ini ada satu titik maklumat tak lengkap. Satu titik maklumat tak lengkap. Titik ini. Di mana cikgu tak bagi nilai di sini, cikgu letak huruf P. Dan kalau kamu tengok di bawah ini, cikgu tanya apakah nilai P berkenaan. So bila kamu nak buat jadual ni, dia kata berdasarkan jadual di atas, pena satu jadual bagi nilai-nilai X, Y. Okay. So biasanya cikgu akan ikutlah X, Y. Okay. 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6. Ini awak tak ada masalah kan? Kita darab sajalah. Ini pun kita darab 5.00. Okey, ini macam nak isi? Atika, macam mana nak isi? Boleh nampak? 2.5p ke? Kita tulis sajalah 2.5p. Yang lain tu sambunglah. Okey, nanti nak plot titik, macam mana nak plot titik 2.5p? Boleh plot tak? Mungkin tak kita plot titik 2.5p? Tak. So nanti bila plot titik, tak payah plot dia. Tak perlu plot. Sebab memang tak boleh plot. Maksudnya untuk soalan ini, nanti kita hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 titik ini. Yang 2.5 itu kita tak ada. So kita pun buat titik, lukis garis sama macam biasalah. Cari pemalah sama macam biasa. So sebenarnya soalan ini, apa yang cikgu nak tanya sebenarnya? Kalau ikut jadual ini, sebenarnya apa yang ditanya oleh saya? P ini ialah nilai apa? Atika tahu tak? Y. Dan maklumat yang diberi? Saya nak nilai Y. Waktu itu, apakah nilai X awak? 2.5. 2.5. So sebenarnya soalan ini,
Soalan ini cikgu tanya apakah nilai P? Apakah nilai P serupa macam cikgu tanya awak apakah nilai Y apabila X sama dengan 2.5? Hanya cikgu pusing cara saya tanya soalan. So maksudnya nanti kita bila nak buat soalan ni, kita macam biasa jugalah. X sama dengan 2.5, Y ialah benda yang kita nak cari. Okay, katakan ini graf kita. Tak sempat lukis, kita lakar je. Katakan ini graf kita. Okay, XY melawang X. Okay, katakan inilah garis dia. Katakanlah ya. So, Adika kita sambung Pasi mana dulu? Pasi X. Pasi S baru XY. Okay, ganti. Sama dengan 25. 2.5. Okey, lepas tu kita bacalah ini tak dapat baca. Katakanlah kita baca. Lebih kurang macam tadi Okey, katakan kita baca dapat 8. Katakan Okey, dapat 8. Okey, selesai? Boleh? Adika selesaikan macam mana? Nanti cikgu enlarge. Okey, selesaikan. 3.2. Macam nak kira? Jangan terus bagi saya jawapan. Kejap. Awak kena selesaikan untuk saya, tunjukkan kerja di awak. Maksudnya awak buat 2.5Y sama dengan 8. Okey, baru tulis Y sama dengan 32. 32. Tapi kalau awak tulis 3. macam ini kepada berapa? 3.2. 3.2. Okey. Okey. Hanya kalau dalam exam, kalau awak bagi saya jawapan macam ni, awak belum jawab soalan saya. Soalan saya tanya apa? Cari nilai P. So, apa kita kena tulis lagi? P sama dengan 3.2. Ya, itu saja. Tulis semula. P itulah sama dengan 3.2. Sebab soalan bukan tanya cari nilai Y apabila X sama dengan 2.5. Soalan tanya apakah nilai P. Hanya kita faham bila dia tanya cari nilai P, maksudnya ialah cari nilai Y apabila X sama dengan 2.5. So kita buat untuk dia dapat nilai Y, tapi nilai Y itu sebenarnya ialah nilai P. So kita tulis balik P di sini. Boleh So inilah bentuk-bentuk soalan yang dia mungkin pusing sikit. Okay. So sekarang kita tengok kita punya modul. Sekejap mana dia? Lupa buka. Kita tengok modul kita. Nota. Mana dia? Kita tengok latihan. Latihan 6.3B. Okey, latihan 6.3B. Okey, sebenarnya cikgu nak awak praktis sikit banyak soalan inilah, bentukkan persamaan garis penguaian terbaik. Okey, so dan cikgu jimat masa awak lukis graf, so cikgu nak awak buat kerja macam ini saja. Okey, so kalau untuk soalan ini, kalau cikgu nak minta awak bentukkan persamaan garis penguaian terbaik, cikgu rasa awak tengok tahu kan. Okey, cikgu minta Haras boleh? Cikgu sudah katakan kita sudah siap semua ini. Okey, nak bentukkan persamaan? Tahu nak buat apa Haras? Sekejap. Macam kerja ini, cikgu pusing kerja. Sorry. Nak buat tadi. Macam kerja ini. Pusing. Macam kerja ini. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke Haras? Tak boleh. Slow sikit. Tak apa, cikgu tukar orang. Adam boleh Adam? Boleh Adam? Tak boleh. Okay, tak apa. Adam tutup. Tak apa. Bakis? Ya. Kalau cikgu minta awak bentukkan persamaan, kalau katakan kita sudah siap ada kecerunan, ada pindasan Y sudah. So macam mana?
XY SY sama dengan sama dengan 0.21 per X tambah 2. tambah 2. Okey. So kalau soalan kata bentukkan persamaan garis lurus penguai terbaik, macam ini cukup. Macam ini cukup. Kecuali macam tadi yang 2018 dia minta kita kata ungkapkan Y dalam sebutan S. Kalau dia ada permintaan itu baru awak buatlah. Kalau baru awak buat. Tapi sebenarnya kalau bunyi macam ini tak payah. Jadi awak dapat satu persamaan dalam itu melibatkan pasti S, pasti Y, keturunan dan pindasan Y sudah mencukupi. Okey. Kecuali soalan tanya ungkapkan Y dalam sebutan S. So kalau dia ada bunyi ungkapkan Y dalam sebutan S, baru awak ambil persamaan ini, awak buat lagi. Okey. Pakis kalau cikgu nak Y dalam sebutan S, apa boleh buat? Y dalam sebutan X. Maksudnya sini mesti Y sama dengan Y yang sebutan yang persamaan atas sedarat dengan 1 per X. okey, boleh. So kita darat dengan 1 per S ya. Okey, ini kita darat 1 per S. Ini kita darat 1 per S. Ini kita darat 1 per X ya. Okey, jawapan Y sama dengan 0.2 per X. per berapa S? 1 S saja. Ini 1 per S, 1 per S. Takkan darat macam tak ada perubahan. 2X. X kuasa 2. X kuasa 2 bukan 2X ya. Sekejap. X kuasa 2 belakang Tambah 2 per X. tambah 2 per X. Okey. Untuk nombor ini kita sebenarnya tidak benarkan ada perpuluhan dan pecahan serentak dalam satu sebutan. So 0.2 ni nombor dia pun cantik. 0.2 tukar kepada pecahan 1/5. So digalakkan kamu tulis macam inilah. Okey. So ini jawapan dia. Kamu nak samakan pengebut, tak nak samakan pengebut, terpulang kepada kamu. Tapi sebenarnya mencukupi awak tulis sampai macam ini. Kalau kamu kata, cikgu saya nak samakan pengebut sampai ini 5S kuasa 2, ini 1. Ini saya nak darat 5S, darat 5S, 10S. Pun boleh. Tapi tak perlu. Nak buat cikgu tak tolak markah, tapi pastikan betul lah. So bagi saya mencukupi awak bagi saya jawapan sampai sini. Kalau soalan tanya, ungkapkan Y dalam sebutan X. Kalau soalan tak tanya, tak payah buat kerja itu Janji awak dapat satu persamaan, awak kaitkan awak punya pasti Y, pasti S, keturunan dan pindasan Y mencukupi. Macam ini, mencukupi. Tak payah buat lebih kalau soalan tak minta. Okey. So katakan soalan seterusnya cikgu tanya apakah nilai A dan B. So itu soalan biasalah cari pemalah. Boleh? Okey. So awak ambil ini X. Ini kita sudah banyak buat S kuasa 2 sama dengan 1 per AX tambah B. So kalau ikut graf kita kena tapak XY. Kita kena tapak XY. Intan buat apa saya boleh buat supaya saya dapat XY? Kalau darat 1 per X. Boleh. So ini dapat XY. Ini sebutan kedua ini dapat apa? Sebutan ini dapat apa? 1 per A. Sahaja. Okey, betul. Sorry, betul. Okey, yang ini? B per X tambah B per X. Okey, tambah B per X. So kalau kamu tengok ini sudah sama macam pasti Y. Okey. Kalau kamu tengok kamu punya pasti X, kamu punya pasti S ialah 1 per X. So sebenarnya di sini. Boleh? Di mana yang ini kan kita boleh tulis P kali 1 per X. Ini. Okey. So
mana satu ialah kecerunan ataupun apakah kecerunan awak kalau ikut persamaan ini? B darab 1 per X. Tak, cikgu nak kecerunan. Cikgu bukan nak sebutan gabungan. Okey, P per S ini ialah tempat gabungan dia. Yang mana satu ialah kecerunan, mana satu ialah pasi X. Pasi S ialah 1 per S. So kecerunan B. B. Cakap B saja. Sebab cikgu tanya kecerunan saja. Okey, pindasan Y, pindasan Y. Kalau 1 ikut per A. 1 per A. Lepas tu awak tengok dalam lakaran graf lah. Awak dapati kecerunan awak ialah 0.2. Pindasan Y awak ialah 2. Lepas tu kita selesaikan. So P sama dengan 1 per 2, 0.2 tak payah buat apa-apalah, sudah selesaikan. Okey, yang ini selesaikan. So A sama dengan A sama dengan 0.5. okey, 0.5. Kalau siapa nak bagi saya 1 per 2 pun boleh, 0.5 pun boleh. Itu maksudnya cari nilai A dan B, cari pemalar lah. So, latihan untuk hari ini ada berapa soalan ya? Okey, ada 12 soalan. Sebenarnya semua soalan jenis yang sama. Cikgu minta awak bentukkan persamaan garis penguaian terbaik. Sebenarnya senang aja, tengok tulis saja. Okey, cikgu tak tanya ini ya, cikgu tak tanya ini, so tak payah buat. Lepas tu cikgu tanya apakah pemalar tersebut. Boleh masa kita ada lagi. Okey, kita ada masa lagi. Kita buat berapa? Yang lain tu awak buat sendiri ya. Okey, soalan 2. Siapa belum? Okey, ada ni. Ada ni. Kita buat soalan 2A. Bentukkan persamaan. Y per X sama dengan 2X tolak 0.2. Okey. So cukuplah kalau dia minta bentuk persamaan saja. Okey, sekarang kita ambil persamaan yang dia bagi. Okey, ubah sehingga dapat Y per S. Ada ni sambung. Darab 1 per X. Okey, so dapat apa? Y per X sama dengan 2AX tambah B. B. Okey. So inilah pasi Y kita. Kalau kamu tengok, inilah pasi X kita. Okey, so kecerunan kita ialah apa? 2A. 2A. Pindasan Y kita? B. B. Ikut graf, apakah kecerunan kamu? 2. 2. Apakah pindasan Y kamu? Negatif 0.2. Okey, yang mana satu perlu selesai lagi? Kecerunan. Okey, so apakah nilai A? 1. 1. B sudah ada. Boleh? Senang aja kan? Okey, Ain, soalan 3. Tengok nasib lah Soalan 3. Bentukkan persamaan. 1 per Y sama dengan 3, 1 per X tambah 2. Okey. Mencukupi awak bagi saya jawapan macam ini Okey, cari nilai A dan B. Okey, kita ambil persamaan kita. A per S tambah B per Y sama dengan 1. Kita nak buat sehingga 1 per Y Okey, cuba. Ini susah sikit tapi cuba. Okey. Ain cuba. Cikgu nak 1 per Y. Ada idea tak? Pindahkan A per X. Okey. So jadi apa? Negatif A per X tambah 1. Okey. Okey, awak boleh tulis negatif A per S tambah 1 ataupun terus tulis 1 tolak A per S pun boleh Okey. Belum lagi kan? Cikgu nak 1 per Y cikgu nak 1 per Y. Okey, lepas tu? B turun bawah. Negatif Kejap. Cikgu bawa turun kejap. Okey. Macam mana? Negatif A per BX tambah 1 per B. Okey, ya kita di mana untuk ini kita bahagi B lah ataupun awak kata saya darab 1 per B sesuka hati awak lah. Okey So kalau kamu tengok ini sudah macam pasi Y.
Okey, lepas itu pasti X kita di sini sebenarnya. Di sini ya. Okey ya. So, kecerunan awak ikut persamaan negatif A per B. A per B. Okey, pindasan kamu 1 per B. 1 per B. Okey, ikut graf kecerunan kamu 3. 3. Pindasan Y kamu 2. okey, kali ini dua-dua perlu selesaikan. Mana satu buat dulu? Ataupun kena buat persamaan serentak? Pindasan Y buat dulu. Okey, pindasan Y buat dulu sebab dia hanya ada B. Dia langsung tak ada A. Yang ini ada A, ada B. So, kita buat belakang dulu. So, apa jawapan B? 0.5. Okey, 0.5. So ada jawapan. Lepas tu? Ganti dalam kecerunan. Okey, ganti saja dalam kecerunan. So, negatif A per 0.5 sama dengan 3. Okey, cikgu nak jawapan saja. Negatif 1.5. Negatif 1.5. Kejap aja. So, hari ini walaupun macam banyak soalan, tengok kita kejap lah. So, siap 3 soalan lah. Okey. Orang yang cikgu sudah ambil kehadiran Adan, Pakis, Ilya, Intan, Haras, Amira, Adika, Farisa, Adani, Ain. Kalau kamu rasa kamu sudah faham, awak nak keluar pergi buat sendiri, boleh. Boleh nanti cikgu akan sediakan Google Form mula daripada soalan 4. 1, 2, 3 tak payah. Soalan 4 dan seterusnya. Okey, kamu boleh leave lah sebab cikgu hanya Haras jangan leave. Sebab cikgu nak pastikan awak tahu. Okey, yang lain tu boleh leave. Kejap cikgu stop record dulu.